Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 dalam bab Reka Bentuk Aquaponik. Okey, untuk pengetahuan semua, kita dah habis belajar ke semua subtopik dalam bab Reka Bentuk Aquaponik. Jadi hari ini saya akan buat sedikit rumusan apa yang kita dah belajar sepanjang reka bentuk aquaponik ni, dan juga kita akan buat sedikit latihan pengukuhan. Okay, jom kita tengok dulu apa yang kita dah belajar dalam subtopik yang pertama. Kita dah belajar maksud aquaponik. Apa maksud aquaponik ni? Teknologi pertanian yang menggabungkan dua benda, iaitu aquakultur dan juga aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air. Tujuan aquaponik ni apa? Kita ada 3 kan. Kita nak kekalkan kuantiti air, kita nak kurangkan amonia kat dalam air, kita nak jimatkan ruang, kita nak hasilkan makanan. Itu tujuan aquaponik. Seterusnya, ingat lagi tak ada unsur penting kan dekat dalam aquaponik ni? 3 unsur penting ni sangatlah penting kerana dia berkait antara satu sama lain. Kalau tak ada satu, maka tak jadilah kita punya aquaponik. Iaitu kita kena ada ikan, bakteria dan juga tanaman. Seterusnya kita tengok pula sistem pengairan kan. Ingat lagi, di mana ikan akan hasilkan amonia, lepas tu air akan dipam naik ke tanaman. Waktu pam air dan naik ni ada satu proses di mana bakteria pula akan pecahkan kita punya amonia jadi baja, iaitu nitrat, kepada kita punya tanaman. Kemudian media tanaman akan tapis, air keluar, air yang bersih. Seterusnya kita ada 3 jenis reka bentuk sistem, iaitu kita ada raft, kita ada EBB and flow, ataupun kita panggil pasang surut, dan yang terakhir adalah sistem NFT. Okey, cara pelaksanaan ada 2, iaitu secara takungan dan juga kitaran. Okey. Seterusnya dalam subtopik 2 dan 3. Subtopik 2 kita belajar kelebihan reka bentuk aquaponik kelebihan kepada ketiga-tiga kita punya sistem reka bentuk kan. Okey, dalam subtopik 3 pula kita belajar komponen aquaponik ada 6. Ingat lagi tak? Kita ada tangki ikan, kita ada bekas tanaman, kita ada media penanaman, kita ada sistem perpaipan, ada pam air dan juga penapis. Itu adalah komponen utama aquaponik. Okey, dalam bab seterusnya, dalam subtopik 4, kita belajar macam mana nak lakar. Sebelum kita nak lakar, kita kena pilih dulu reka bentuk apa yang kita nak buat. Jadi semasa kita lakar ni, kita kena masukkan komponen-komponen penting tadi yang kita dah belajar dalam subtopik 3. Okey, dalam subtopik 5 pula kita belajar macam mana kita nak analisis lakaran kita, iaitu dari segi 2 elemen. Kita analisis dari segi elemen reka bentuk dan juga prinsip. Okey, dalam subtopik 6 kita bina model. Ingat lagi, model kita ada 2 kan, separa berfungsi dan juga berfungsi sepenuhnya. Kita bina model kita ni berdasarkan kita punya lakaran. Okey, dalam subtopik 7 di mana kita belajar macam mana kita nak menilai model kita berdasarkan kriteria-kriteria ni lah. Okey, dalam subtopik 8 pula kita belajar macam mana nak mencadangkan penambahbaikan. Ada berkait dengan pelanggan, macam mana kita nak buat penambahbaikan. Kita berdasarkan permintaan pelanggan, kaji selidik sumber asli dan memperkemaskan elemen estetika. Lepas dah buat perbincangan dengan pakar-pakar, barulah kita boleh menerima reka bentuk akhir dipersetujui. Dan juga dalam subtopik 8 kita belajar macam mana nak buat laporan. Ini adalah struktur-struktur yang kita dah belajar macam mana nak buat laporan. Jadi itu yang kita dah belajar sepanjang sepanjang bab reka bentuk aquaponik ni. Okey, jadi jom kita buat sedikit latihan pengukuhan. Iaitu latihan pengukuhan ni awak boleh buka muka surat 143 dalam buku teks awak. Okey, yang pertama adalah kita buat dulu pada bahagian A, di mana kena jawab semua soalan. Okay, kita tengok dulu soalan 1. Soalan 1 ni dia minta kita untuk isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, kita tengok soalan A. Aquaponik menggabungkan apa dan aktiviti apa dalam satu pusingan air? Aqua dan juga ponik. Ingat tak apa dia?
adalah ini gabungan daripada ikan ni apa? Aquaculture, aqua. Ini apa? Kita tanam tanpa menggunakan media tanah. Itu adalah hidroponik, iaitu ponik. Gabungan daripada kedua tu jadilah hidroponik. So awak masukkanlah jawapan awak, aquaculture dan juga hidroponik. Okey, seterusnya soalan B pula. 3 unsur penting dalam aquaponik adalah kewujudan apa, apa dan apa. Kita ada 3 unsur penting kan? Ingat tak? Dia saling berkait antara satu sama lain. Kita ada ikan. Seterusnya kita ada bakteria dan juga kita ada tanaman. Ingat ketiga-tiga unsur ni dia berkait antara satu sama lain. Tak ada satu, tak jadilah kita punya aquaponik. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan C. Aquaponik juga dapat menghasilkan 2 jenis makanan manusia secara serentak. Iaitu, tadi kita dah bela ikan, kita dah tanam pokok. Jadi kita dapat apa? Kita dapatlah tanaman dan juga ternakan. Di mana tanaman kita dapatlah makan sayur, ternakan kita dapatlah makan ikan. Okey, untuk D pula, kita pergi soalan D. Ikan menghasilkan apa dan apa yang kaya dengan nutrien. Apa? Ikan hasilkan 2 benda, iaitu amonia dan juga kotoran ataupun urea lah. Kotoran ni adalah dia punya najis. Okey, kita tengok soalan E. Bakteria berfungsi menguraikan amonia. Dia menguraikan amonia yang telah dihasilkan oleh ikan, menjadikannya bentuk yang boleh diserap, iaitu apa? Adalah nitrat. Di mana nitrat ni akan diserap oleh tumbuhan kita, tanaman kita. Okey, kita pergi soalan nombor 2 pula. Nyatakan ciri-ciri model berfungsi penuh dalam model reka bentuk sistem aquaponik. Okey, model kita ada 2 kan? Satu separuh berfungsi, dia half-half berfungsi. Dia separuh berfungsi, separuh tak berfungsi. Kalau soalan ni dia minta model berfungsi penuh. Jadi ini kita punya model. Ingat lagi kan? Model berfungsi penuh. Okey, apa ciri-cirinya? Yang pertama, kita kena bina menyerupai produk sebenar. Jadi kena samalah dengan produk sebenar. Jawapan yang kedua, bahan dan teknik. Bahan dan teknik ni kena menggambarkan produk yang sebenar. Dan juga lepas je kita dah bina model ni, kita kena pastikan ianya berfungsi mengikut tujuan asal. Jadi itulah ciri-ciri untuk model berfungsi penuh. Okey, kita tengok pula soalan nombor 3, iaitu rajah 1 menunjukkan satu sistem aquaponik. Okey, ini adalah rajah 1. Awak boleh tengok dekat dalam buku teks awak. Okey, sistem aquaponik merupakan satu sistem kitaran semula jadi yang berterusan tanpa henti berdasarkan rajah ini, namakan 2 cara sistem aquaponik yang boleh dilakukan. Ingat lagi tak kita ada 2 cara kan kita nak buat sistem aquaponik ni? Macam mana? Yang pertama adalah dari segi kita buat secara takungan. Takungan tu di mana kita letakkan akuarium belah bawah, atasnya kita letak tanaman kita. Yang kedua adalah secara kitaran, iaitu kitaran kita buat kitaran kita guna 2 bekas kan. Satu bekas untuk tanaman, satu bekas lagi untuk tangki ikan kita, di mana bekas tangki ikan dan juga bekas tanaman ni kena berasingan. Okey, kita tengok pula soalan B. Nyatakan satu tujuan sistem aquaponik. Okey, ingat lagi kita ada 4 tujuan kan sistem aquaponik. Kita masukkan satu sahaja jawapan dekat sini. Okey. Apa tujuan untuk sistem aquaponik ni kan? First, kita nak kekalkan kualiti air, mengurangkan kadar amonia dekat dalam air. Yang ketiga, kita nak jimatkan ruang. Yang keempat, kita nak hasilkan 2 jenis makanan. Ini ada 4 jawapan, jadi awak tulislah. Awak boleh tulis satu daripada 4 ni.
tulis satu je sebab soalan minta satu tujuan sahaja. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian B. Bahagian B pun minta kita untuk jawab semua soalan, di mana soalan 1 adalah rajah 2 menunjukkan dua model reka bentuk sistem aquaponik yang dilabel dengan A dan B. Okey, jadi yang ini adalah A, yang ini adalah B. Okey, untuk soalan A, buat perbandingan kedua-dua model reka bentuk sistem tersebut dan tentukan model reka bentuk yang lebih sesuai digunakan. Okey, sebelum kita buat soalan, kita kena pastikan dululah kita tahu ini jenis apa, ini jenis apa. Okey, kalau ada launching sifon, itu adalah sistem EBBN flow. Kalau akarnya kena sikit je dekat air, itu adalah sistem NFT. Jadi kita dah tahulah, kita dah tahu ini EBBN flow, ini NFT. Jadi barulah kita boleh buat pembandingan. Kalau nak buat perbandingan, pastikan awak lakukan dalam bentuk table. Contohnya macam ni lah. Awak tulis ini A dan juga ini B. Macam gitu. Barulah awak buat pembandingan. Okey, perbandingan ni nak masukkan apa je kan? Awak boleh masukkan kelebihan dan juga kelemahan dia. Okey, contoh macam sistem EBBN flow ni. Kita ada biofilter, benih boleh tanam terus dekat media tanaman. Lepas tu dia menggunakan elektrik 24 jam. Kalau sistem NFT pula, sistem NFT ni kita gunakan air yang sikit kan untuk kita nak mengairi tanaman kita. Yang kedua, kita gunakan pump yang kecil je sebab air yang masuk pun tak banyak. Yang ketiga, produktiviti dia hanyalah memuaskan. Okey, seterusnya kita pergi pula pada soalan B. Nyatakan model reka bentuk sistem aquaponik yang lebih sesuai digunakan. Okey, kalau awak nak pilih A ataupun B, sebaiknya kita pilih B lah, di mana A ni dia punya kelebihan dan kelemahan dia sama banyak. Kalau sistem NFT, kelebihannya lebih banyak berbanding daripada kelemahan. Jadi kita pilih reka bentuk rajah B. Kemudian soalan C. Namakan model reka bentuk sistem aquaponik berdasarkan pilihan jawapan di B. Okey, kalau awak pilih reka bentuk rajah B, awak tulislah jawapan awak. Apa tadi kita dah bincangkan. Ini adalah sistem NFT. So awak tulis model sistem NFT. Kalau awak pilih kalau dekat B ni jawapan awak pilih reka bentuk rajah A. Jadi awak tulis dekat sini model sistem EBBN flow. Okey, sebab dia berdasarkan pilihan jawapan awak di B. So soalan C ni berkait dengan soalan B lah. Kita tengok pula soalan D. Nyatakan dua langkah keselamatan yang boleh diambil semasa melakukan kerja-kerja penyambungan dan pemasangan sistem di atas. Okey, ni contoh kita nak buat model lah, di mana apa je langkah-langkah keselamatan yang kita kena buat semasa kita lakukan kerja. Apa dia? Yang pertama, kita kena berhati-hati semasa menggunakan alatan. Ingat tak, alatan kita gunakan alatan guru di tangan lah, kita gunakan pemotong paip PVC, kita gunakan hose saw. Semua alatan tu berbahaya. Jadi kita kena berhati-hati semasa menggunakan alatan. Yang kedua, kita kena pastikan kita guna alatan kita kena gunakan peralatan yang sesuai. Di mana kalau awak guna pemotong paip PVC, fungsi dia untuk potong paip PVC. Janganlah awak pergi potong benda lain pula guna pemotong paip PVC. Jadi ini adalah langkah-langkah keselamatannya. Langkah-langkah keselamatan ni sangatlah penting supaya kita boleh elak diri kita daripada kemalangan semasa melakukan kerja-kerja penyambungan. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk bab 2.5 ini, iaitu bab reka bentuk aquaponik. Terima kasih semua.